Imam Syafi'i membawa hadis ni bagi menjelaskan, okey, ni saya dah kata tadi. Okey. Wanita itu ajma. Kemudian Imam Syafi'i terus bawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Dan sejurus Imam Syafi'i bawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam, dia terus cerita pasal bahasa isyarat. Interesting tak? Dia terus cerita pasal bahasa isyarat. Macam mana nak cek hamba wanita dengan bahasa isyarat. Dah lah awal dia kata ajma, dalam hadis itu tak ada sebut pun ajma. That means Imam Syafi'i faham hadis Muawiyah bin Al-Hakam ni sebagai wanita itu ajma. Dan yang lebih menarik, selepas Imam Syafi'i membawa hadis Aina Allah, dia tetap tarjihkan atas syahidin. Ada 3 kesalahan di sini. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i memasukkan hadis ini tentang bagaimana mengislamkan jariyah yang a'jamiyah. Okey, a'jamiyah. Pertama, a'jamiyah. Dan dia bawa hadis Muawiyah iaitu Aina Allah dengan man ana, a'jamiyah. Apa yang saya lihat, Ustaz Nurdros apa yang dia buat? Dia tafsirkan a'jamiyah ni dengan tak boleh nak bercakap, tak fasih bercakap. Katanya ini a'jamiyah. Kalau ajam lainlah, kata tak, bukan orang Arab, tapi a'jamiyah ni ada masalah dengan percakapan. Itu satu yang dia buat. Dan yang kedua, kerana itu dia mengatakan bahawa Imam Syafi'i bila bawa hadis Muawiyah, Imam Syafi'i merujuk kepada tajuk tadi a'jamiyah, seolah-olah Imam Syafi'i anggap hadis Muawiyah ini sama dengan hadis riwayat Ubaidullah yang jawab dengan isyarat tu. Yang kedua. Yang ketiga dekat bawah tu Imam Syafi'i kata aku suka kalau ditambah dengan soalan sekian memeriksa imannya dengan hari kiamat dan sebagainya. Dia kata ini contoh Imam Syafi'i anggap semua ni hadis yang sama. Baik, betulkah begitu? Tak betul. Kenapa tak betul? Pertama sekali, perkataan a'jamiyah di sisi Imam Syafi'i bukan macam yang konklusi satu kita buat. A'jamiyah mesti bererti dia ada masalah dengan percakapan, cakap pelat dan ataupun tak boleh nak bercakap. Tak betul, tak, bukan itu. Ini conclusion yang salah. Perkataan a'jamiyah dalam bahasa Arab boleh merujuk kepada orang tu bisu, boleh merujuk kepada orang tu ada masalah percakapan dan boleh juga merujuk kepada orang bukan Arab, ajam. Boleh merujuk ke semua maksud ini. Jadi satu nampak kita cuba untuk jump to one conclusion, iaitu a'jamiyah bererti yang tak boleh bercakap saja. Tak. Bahkan kalau kita cek di dalam Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan perkataan a'jamiyah di tempat-tempat lain bukan bererti orang yang tak boleh cakap. Satu bab Imam Syafi'i bercerita tentang hadis yang dia riwayatkan berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Dia merdekakan semua hamba dia. Bila dia merdekakan semua hamba dia, seorang hamba dia tu berzina. Hamba ini dalam riwayat itu disebutkan a'jamiyah lam tafqah. A'jamiyah yang lam tafqah. Lam tafqah ni tak faham. Dia macam bodoh-bodoh sikit. Tak berapa cerdik. Bukan tak boleh cakap. A'jamiyah la tafham. Dia tiba-tiba mengandung. Jadi dibawakan kes itu, nampak a'jamiyah lam tafqah. A'jamiyah yang dia tak cerdik. Dibawa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perempuan tu. Dia tangkap mengandung. Sayyidina Umar tanya dia, mengandung anak siapa? Dia kata aku mengandung anak Mar'ush dengan 2 dirham. Dia bayar aku 2 dirham, aku pun mengandung anak dia. Ada 3 orang dekat situ. Abdurrahman bin Auf, Ali dengan Osman. Umar tanya kepada Ali dan Abdurrahman bin Auf, dua-dua kata alaihal had, kena hukum had ke atas dia. Kena hukum dia janda. Bila dia janda kena hukum matilah. Osman tak jawab. Umar tanya kepada Osman, jawab, hang punya pandangan apa? Beberapa kali Umar tanya, Osman menjawab, aku tengok dia ni tak rasa malu dan tak rasa takut langsung. Dia pergi habaq, dia berzina, dia pergi habaq berapa banyak dia dapat duit. Menunjukkan yang dia ni tak cerdik. Apabila dia tak cerdik, tak bolehlah kita jatuhkan had kepada dia. Umar setuju dengan pandangan Osman. Bila setuju dengan pandangan Osman, kemudian Umar hukum dia dengan sebatan sahaja, tidaklah dihukum dengan hukuman bunuh. Jadi perempuan ni dalam riwayat itu disebutkan a'jamiyah lam tafqah. Menunjukkan a'jamiyah ni bukan semata-mata yang tak boleh cakap, kena pakai bahasa isyarat sahaja. Tidak. Ini ada bukti dalam Bahkan di tempat lain, di dalam juga Imam Syafi'i dia cerita pasal bab orang yang dia sembunyikan niat lain. Dia dah nikah tapi dia sembunyikan niat dia nak cerai. Dia tak abang kat lagi seorang. Imam Syafi'i kata, kalau satu orang dia pergi menikah dengan daniyah, a'jamiyah, lelaki yang cerdik, keturunan tinggi, dia pergi menikah dengan perempuan yang keturunan biasa dan a'jamiyah, bodoh-bodoh sikit. Lalu dia simpan niat, aku kahwin je aku nak cerai. Imam Syafi'i kata pernikahan itu sah. Sebab kita tak boleh tahu apa yang ada dalam niat dia tu. Ternyata mengkhususkan a'jamiyah dengan maksud orang yang tak boleh bercakap adalah pengkhususan yang salah. Terutamanya kalau nak katakan ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Tidak. Di tempat lain Imam Syafi'i bermaksud a'jamiyah artinya orang yang tak cerdik. Dan kesemua hamba-hamba hadis jariah yang Nabi tanya dengan soalan yang simple, dia pun tak cerdik. Pengetahuan mereka biasa. Satu.
Jadi tak ada kaitan. Kita tak boleh create delusion nak kata ada kaitan antara dua hadis yang sebenarnya tidak pun. Tajuk tu a'jamiyah. A'jamiyah di sisi Imam Syafi'i yang tak cerdik sangat. Imam Syafi'i rahimahullah bawakan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, Ainallah man ana. Dan di bawah itu, Imam Syafi'i kata, aku suka kalau ditambah dengan soalan-soalan lain. Iaitu soalan-soalan atu'minina bil ba'thi dan sebagainya, aku suka. Di sini ada banyak kemungkinan. Mungkin Imam Syafi'i mengatakan ini sebab dia melihat ini dalam kisah lain ada soalan begini. Mungkin Imam Syafi'i kata dia suka dengan soalan ini kerana itu pandangan dia sendiri. Mungkin dia kata dia suka kerana ini riwayat yang tersebar di zaman itu yang tidaklah sampai kepada dia dengan jalan mausul. Mungkin juga dia suka ini kerana itu hukum fiqh biasa yang dia istinbat. Ada banyak kemungkinan di sini. Macam mana hang boleh draw conclusion? Ini menunjukkan Imam Syafi'i tarjih riwayat Muawiyah yang riwayat ini menunjukkan Imam Syafi'i gabungkan di antara hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah tadi yang ada lafaz atashhadin alla ilaha illallah atuqinina bil ba'th. Kita connect dot yang tak ada isu yang kedua. Dan isu pertama tadi tak, a'jamiyah ada banyak maksud di sisi Imam Syafi'i. Kita jangan draw satu conclusion kemudian force semua kesimpulan untuk masuk dalam conclusion kita. Pada saya itu tak betul. Pengajian hadis tidak semudah itu. Dia ada beberapa isu Ustaz. Isu dia macam dia ada fallacy of straw man kan. Kita memasukkan perkataan yang dalam mulut Imam Syafi'i itu sendiri. So nombor 2 dia punya fallacy tu correlation is not causation. Maksudnya sesuatu tu walaupun dia ada nampak persamaan tapi tidak bermakna penyebab dia. So isu dia kat situ, dia macam kaedah yang digunakan oleh teori konspirasi. Dia banyak menggunakan kaedah-kaedah ni. Nampak je persamaan, dia dot sambung-sambung. Ya, ya. That's the isu yang sangat besar. Saya perasan juga sebab kalau perasan hadis tu sebut ainallah dengan man ana. Bahkan hadis tu yang sahaja riwayatkan hadis Muawiyah, hadis Ubaidullah saya ingat Imam Syafi'i tak riwayatkan. Itu yang disebut di situ. Di bawah tu istinbat Imam Syafi'i. Bagaimana kita boleh ambil istinbat Imam Syafi'i untuk mengatakan bahawa tak, sebenarnya maksud Imam Syafi'i dalam hadis tu dah ada benda yang aku istinbat ni, cuma aku tak habaq. Itulah connection yang tidak ada yang diwujudkan. Tak betul lah sebenarnya.